Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Alhamdulillah, Masya Allah, Afi, Aidil, Ashraf, abang-abang, kakak, adik-adik semua, Muna, alias Nuraini, Isyah, Wadi, semua sihat? Dah makan? Semua sihat? Dah makan? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, saya sihat. Syukri, doa Ustaz, urusan Ustaz dilapangkan. Amin. Adik-adik semua juga, saya doakan semua sekali yang ada dalam live ni, Allah beri bahagia, Allah kabulkan semua doa, Allah beri rahmat yang mencurah-curah, Allah tunaikan segala apa yang dia inginkan. Kita dalam dunia ni macam-macam kita nak kan, ingin, mahu. Ada hajat, ada yang bujang nak kahwin, yang belajar nak cemerlang, dapat straight A, dapat 4 flat, nak grad, ada yang ada masalah hidup, nak Allah lapangkan masalah hidup dia, yang bersedih nak bahagia, yang ada ujian hidup nak Allah keluarkan daripada ujian, yang miskin nak kaya. Jadi macam-macam yang kita ingin dalam hidup. Yang belum ada anak, nak anak. Yang ada masalah rumah tangga, ingin masalah selesai kan? Yang sedang dihina, ingin Allah keluarkan daripada penghinaan manusia. Jadi semua apa yang kita nak ni, macam-macam ujian, tak ada siapa yang boleh selesaikan masalah kita ni melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tu di seluruh dunia ini dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Syirah SPM, moga cemerlang dapat straight A. Amin. Semua yang nak SPM dapat straight A. Jadi tak ada siapa boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah SWT. Dia Allah, bila dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Allah kalau tahan, tak ada siapa boleh beri. Bumi, langit, bulan, bintang, semua yang kita nampak ni milik Allah SWT. Untuk itu, nak dapat segala apa yang kita nak dalam hidup ni, dan apa dia tahu tak tahu adik-adik, abang, kakak semua, kita pertama-tama sekali kalau nak bahagia dalam hidup, nak tenang, nak selesai masalah, belajar bercakap yang betul. Nabi SAW sebut, amal tak akan jadi betul melainkan betul hati dia. Hidup manusia tak akan jadi baik melainkan baik hati dia. Dan hati ini tidak akan menjadi betul dan baik sehingga betul percakapan dia. Apa percakapan yang betul, yang baik buat hidup kita bahagia? Kenapa hidup manusia susah, sedih, sakit? Dia selalu bercakap yang salah. Bila susah je, habislah, matilah. Ya Allah, jatuh je, bodohnya batu kan, batu dibodohkan. Susah je, habislah. Ya Allah, apa nak jadi ni, matilah. Ya Allah, hancurlah kan, jatuh, bodoh, bengong. Kau tu bodoh, apa sebab aku pula yang bodoh? Contohnya kan, tiba-tiba terkeluar bodoh pula kan. Contoh, manusia akan cakap yang salah, dibodohkannya, dimatikannya. Anda cakap bukan-bukanlah, meninggal, mati, habislah, tak betul. Jadi untuk bahagia dalam hidup, bercakap yang betul. Tahu tak apa adik-adik, abang, kakak, percakapan yang paling betul sekali, paling tepat, yang kalau kita cakap ni, Allah akan hilangkan 99 musibah, 99 masalah besar dalam hidup kita, Allah hilangkan. Dan sekecil-kecilnya Nabi SAW sebut, siapa ucap ni, hilang 99 musibah. Yang paling kecil, Allah hilangkan rasa sedih daripada hati, duka cita. Hilang rasa sedih pada hati. Apa dia? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan zikir je, ucap. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Innal ladzi, ayat minggu saya baca, innal ladzi naqalu rabbunallah. Ini Nabiha, Ustaz sihat-sihat. Innal ladzi naqalu rabbunallah, di antara orang-orang
Ada yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, pemberi rezeki kami Allah, yang pelihara saya dulu, kini, selamanya ialah Allah, yang beri saya bahagia ialah Allah. Tiada siapa boleh beri saya, kita semua bahagia melainkan Allah. Semua keinginan saya dan kita semua, tak ada siapa yang boleh beri melainkan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Di antara orang-orang ada yang mengatakan Tuhan kami Allah, Rabb kami Allah. Summastaqamu, istiqamah. Tengah sedih pun puji Allah, agungkan Allah. Tengah ada masalah pun agungkan Allah. Duit banyak, agungkan Allah. Duit tak ada pun puji Tuhan. Hujan, puji Allah. Panas, puji Allah. Walau dah datang Covid ni pun, agungkan Allah, puji Allah. Walau apa sahaja datang dalam hidup, puji Tuhan, puji Allah, agungkan Allah. Jangan putus asa dalam hidup, puji Allah, agungkan dia. Percaya, dia buat mesti ada kebaikan. Semua dalam ilmu dia, dalam pengetahuan Allah SWT. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah, ada orang-orang mengatakan Tuhan kami Allah, summastaqamu, mereka beristiqamah walau apa saja ujian yang datang. Ketika mereka susah, sedih, Allah hantar malaikat. Malaikat ni kata apa? Alla tahafu wa la tahzanu. Dia kata apa? Alla tahafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu sedih. Dia kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terima berita gembira bahawa kamu akan dapat syurga. Bila mereka susah, malaikat Tuhan kata jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah beritahu jangan takut, jangan sedih. Adik-adik, jangan takut, jangan sedih. Manusia tak bahagia sebab dia takut. Satu lagi dia sedih, takut dengan sedih. Jadi Allah kata jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan kecamu sedih. Jangan takut, jangan sedih. Kita ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, kita ada Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terima berita gembira, sesungguhnya kamu akan dapat syurga. Dan Allah beritahu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pembantu kamu, penolong kamu dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu inginkan, dan di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu inginkan. Jadi tak ada siapa yang boleh tunaikan apa kita nak melainkan Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pembantu kamu, penolong kamu dunia dan akhirat. Itu pertama, puji Allah. Ini Sarip NNBJ datang kat Kedah Ustaz dan mai saya jaga mat. Agungkan Allah, puji Allah. Boleh insya-Allah puji dia. Selalu cakap tiada yang boleh beri saya dan kita semua bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh tunaikan keinginan saya dan kita semua melainkan Allah. Dulu, kini, selama-lamanya, yang jaga kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama sekali. Nombor dua, ada apa-apa wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan solat. Nak bahagia, jaga solat fardu awal waktu. Masuk waktu solat, terus solat. Orang tanya Nabi, apa amalan paling afdal? Nabi SAW sebut solat di awal waktu. Solat di awal waktu. Masuk waktu solat, solat. Jaga solat. Boleh insya-Allah jaga solat waktu. Kalau kita jaga solat, Allah akan selesaikan semua masalah kita. Dulu sahabat-sahabat ada masalah, ujian datang, mereka solat. Allah beri jalan keluar yang tak disangka-sangka. Allah beri jalan keluar yang tak sangka-sangka. Dirikan solat 2 rakaat. Solat fardu jaga. Kemudian solat tahajud, solat duha buat. Nanti Allah selesaikan. Saya selalu kalau masalah berat, buat 8 rakaat, 12 rakaat. Bila dah selesai, kadang-kadang malas, tinggal 2 rakaat je. Jadi solat tahajud 2 rakaat. Nabi SAW sebut siapa solat tahajud ni, nanti Allah beri, dia kata dalam Quran sebut, Allah beri cahaya, tak Allah beri hadiah yang tak disangka-sangka. Siapa bangun tahajud ni, siapa nak hadiah angkat tangan. Siapa adik-adik abang kakak nak hadiah, nak hadiah yang tak disangka-sangka. Allah nak bagi hadiah khas untuk orang ni. Siapa nak hadiah bangun tahajud. Dan Quran kata orang bangun tahajud ni Allah akan beri dia hadiah tak sangka-sangka. Ada rezeki tak sangka-sangka. Allah beri kurnia yang tak disangka-sangka. Allah beri rezeki tak sangka-sangka. Orang bangun tahajud. Dayang saya Ustaz nak, saya insya-Allah. Dayang Nabila, Zain, Zahir,
sama Ruyudi angkat tangan tu, Miza, Masya Allah, Heidi angkat tangan juga, Nur Azlin. Jadi Zahid, Kimi, Masya Allah, Rian, Izzatul. Ustaz datang sekolah saya tapi waktu saya tak datang, rugi. InsyaAllah jumpalah waktu lain, dek. Izzatul, Bella, Sistihah, Assalamualaikum, Tia, Arin. Jadi siapa nak hadiah tak sangka-sangka, bangun tahajud walau 2 rakaat. Sebelum subuh tu bangun 2 rakaat tahajud. Waktu tu semua dah tidur dah. Sebelum subuh tu bangun tahajud. Kalau boleh pukul 3, pukul 4, pukul 5, 5.30 pun tak apa. Subuh lambat kan, sebelum pukul 5 bangun. Paling lewat pukul 5 sembahyang tahajud. Kalau boleh 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. 2 rakaat beri salam, 2 rakaat beri salam, sembahyang tahajud. Nanti Allah beri hadiah yang tak sangka-sangka. Orang yang selalu solat tahajud ni, Allah beri dia kemuliaan, Allah beri dia rezeki. Kita mulia bukan nak tunjuk kat orang, nanti Allah beri rezeki tak sangka-sangka. Kita kaya bukan nak tunjuk kita kaya. Kita nak gunakan apa sahaja yang Allah beri untuk manfaat untuk manusia lain. Apa sahaja kita beri untuk ajak manusia dekat dengan Tuhan, untuk dekat dengan Allah. Kita maju ke depan, bukan nak tunjuk kita lebih baik pada orang lain, tapi kita nak bawa manusia lebih dekat dengan Allah. Kita nak kenalkan manusia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita dengar kisah orang dulu berjuang. Sahabat tengok Nabi, mereka jatuh hati, jatuh cinta. Tengok wajah Nabi, tenang, bahagia. Tengok tingkah laku Nabi, bahagia. Tengok akhlak Nabi SAW, bahagia. Bukan seorang, seluruh dunia tengok Nabi rasa bahagia. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami tengok wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya daripada bulan. Tengok muka Nabi rasa tenang, bahagia. Itu kita kena belajar sifat Nabi. Apa akhlak Nabi SAW, buat baik pada orang buat jahat pada kita, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskannya, dan mendoakan orang yang menzalimi kita. Jadi kita bawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Siang ajak manusia dekat dengan Allah, tolong orang, khidmat manusia lain, buat baik pada orang lain. Waktu malam nangis ke Allah, ya Allah, saya tak buat apa-apa, ya Allah, Kau yang buat semua, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah pada mereka. Mereka tak tahu, tak faham, maafkan mereka. Mereka semua baik-baik, ya Allah. Tolonglah pimpin anak-anak muda kat luar sana. Bimbing kawan-kawan kami, isteri kami, anak-anak kami, mak ayah kami, adik-beradik kami. Kami sayang mereka, ya Allah. Dekatkan mereka pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, bawa mereka dekat pada Engkau, ya Allah. Nampak orang buat jahat, ya Allah, kesian dia. Dia tak tahu, tak faham, beri hidayah pada dia. Tengok orang bersedih, susah, ya Allah, kesian dia. Anak yang dizalimi, ya Allah, tolonglah mereka, sayanglah pada mereka. Dia doa hidayah, kebaikan untuk manusia lain, sayang pada orang lain. Untuk tu adik-adik, abang kakak dalam hidup, jaga solat fardu awal waktu. Solat bukan sebab kita baik. Solat ni kita hamba Allah SWT. Solat bukan sebab kita baik, tapi kita hamba Allah. Jaga solat fardu. Subuh awal, Nabi SAW sebut ni Asrul 90. Ustaz sebut nama saya sekali je, Masya Allah, Asrul. 2 kali pun boleh Asrul. Allah beri bahagia dalam syurga. Anak soleh-soleh, Ifah, Syakira, Kamil, Liana, Adlin, Sufi, Amiran, Matruki, Radio, Nazrin, Firman, Masya Allah, Apong. Ustaz kan nak simpan janggut, Ustaz, saya minat, Ustaz, doa masuk syurga. Boleh simpan je kan. Sunnah Nabi SAW, janggut ni segenggam, janggut segenggam. Lepas segenggam ni boleh potong. Macam ni boleh potong kalau nak potong. Tapi kalau tak nak pun tak apalah. Saya pada kecil suka nak janggut kan. Sayang sunnah Nabi SAW. Jadi, tapi tengok orang tak ada janggut, jangan marah pula dia. Dia tengok orang sayang semua orang. Orang ada janggut, tak ada janggut, orang Islam, bukan Islam, sayang. Doa kebaikan, doa hidayah. Ya Allah, saya sayang dia, beri hidayah pada dia. Ya Allah, dia tak tahu, tak faham, beri hidayah pada dia. Tengok, doakan semua orang. Orang pakai tudung, tak pakai tudung, orang sempurna, tak sempurna, pakaian sempurna, tak sempurna. Tengok orang Islam, bukan Islam. Doa yang baik-baik untuk manusia. Malam doa hidayah kebaikan. Malam doa, nama dia Raikal Ukashah. Dia baru habis kelas mengaji. Dah habis kelas mengaji lah. Apa doa Covid? Doa Covid. Doa Covid apa? Ayo.
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal Allahumma inni a'udzubika minal barasi nabagoti wal jununi wajinuni wal juzami wajujami wa min sayil asqam. Wa min ja'il ahqam. baca balik. Baca semula. Allahumma inni a'udzubika nabagoti wajinuni wajujami wa min ja'il ahqam. baca lagi sekali baru boleh tidur. Cepat. Allahumma inni a'udzubika nabagoti wajununi wajujami wa min ja'il ahqam. Asqam. Ahqam. As lah, asqam. Boleh lah. Jadi doa supaya Nabi SAW ajar ni, doa kalau nak elak pada COVID, salah satu doa apa-apalah sakit yang tak nampak ni, Allahumma inni a'udzubika, wabak penyakit semua Nabi ajar, a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Betul? Puji Allah SWT. Jaga solat, jaga solat fardu awal waktu, jangan tinggalkan solat. Kalau kita jaga solat, nanti Allah sayang kita. InsyaAllah, siapa nak jaga solat angkat tangan. Siapa nak jaga solat? Kita rasa kurang hidup ni. Kenapalah? Rasa sedih, sangat penat, kadang ada masalah hidup, tak tenang. Ada orang kata mungkin kurang girlfriend katanya. Jadi kena tambah girlfriend. Tambahlah girlfriend. Rupa makin serabut. Ada orang kata ini mungkin sebab saya belum kahwin, saya tak bahagia. Mungkin saya belum ada anak. Mungkin pasangan saya kurang baik. Mungkin sebab rumah saya belum besar. Mungkin sebab kereta saya tak besar. Mungkin saya belum kaya, saya tak bahagia. Mungkin saya bukan. Bahagia ni dalam hati kita. Hari kita miskin, ada satu roti, kita bahagia. Kita boleh share roti tadi dengan adik-beradik kita. Esok Allah bagi 10 roti, boleh share dengan lebih ramai orang. Ada 100 roti, boleh share dengan ramai orang. Ada 1000 roti, boleh share dengan ramai orang. Esok ada kilang roti, boleh berkongsi dengan ramai manusia kat luar sana. Jadi bahagia ni dalam hati, bukan pada kebendaan. Kalau kita cinta dunia, kebendaan, nampak dunia ni semata-mata dunia, maka apa jadi kat kita? Bila kita susah, kita rasa hina, malu je, rendah diri, rasa kurang pada orang lain. Bawa motor parking jauh-jauh sebab malu. Orang lain pakai kereta cantik, motor cantik, kita malu. Basikal buruk, basikal cantik, kita rasa hina, malu. Tak, basikal bukan sebab hina, mulia. Ada, alhamdulillah. Tak ada pun alhamdulillah. Ada kaki, syukur. Esok Allah bagi basikal, syukur. Tengok orang kereta mewah, tak benci. Esok ada kereta mewah, tengok orang kereta buruk, rasa sayang, tolong dia. Sampai esok Allah beri kereta, syukur. Tapi kalau iman lemah, ada kereta kecil, nak besar. Hati tak pernah tenang. Nak kapal terbang pun tak bahagia juga. Esok dah kaya, masih miskin, kita jadi putus asa. Esok dah kaya, sombong bila iman tak ada. Tapi kalau ada iman, tak ada, syukur. Buat baik dengan macam mana Allah beri. Esok Allah bagi banyak, sayang orang. Tengok motor buruk, tak benci pun. Tengok orang tak pakai kasut pun, tak benci. Esok kita wangi, baju cantik, mahal-mahal. Tengok orang baju buruk, minyak wangi pun tak pakai, mandi pun tak sempat, tak rasa hina, rasa sayang. Tengok tinggal dalam hutan, kesian. Tengok dalam longkang, saya jumpa dalam longkang. Ada orang saya jumpa dalam longkang tidur. Ambil, bawa dia, bersihkan dia. Akhirnya jadi wangi, hantar belajar madrasah. Wangi, Masya Allah. Adik-adik saya jumpa kat jalanan, kat longkang-longkang, kat bawah jambatan, kotor, busuk, mandi pun tak. Hidup bergelumang dengan hidup yang musnah, keluarga pun tak ada. Dan bila kita bawa dia hantar belajar agama, dekat pada Allah, buat kebaikan, ya Allah, dia juta-juta kali lebih baik daripada saya. Dia hafal Quran, dia bangun malam, dia nangis, dia pakai bersih, cantik, sopan, semua datang. Untuk itu, melihat manusia ni rasa sayang. Lihat manusia ni rasa sayang kat dia. Tengok orang ni rasa sayang sangat. Tengok orang doa, ya Allah, beri hidayah kat dia. Dia tak tahu, ya Allah. Tengok orang baik, ya Allah, baiknya lah dia ni. Juta-juta rahmat kau beri kat dia, ya Allah, berilah sikit pada saya. Tengok orang susah pula tepi jalan, apa tengok orang jahat, teruk buat dosa, ya Allah, maafkan dia, ya Allah, dia tak tahu, ya Allah, bukalah hati dia, berilah hidayah, ya Allah, kesian, ya Allah, dia baik, ya Allah, dia terlalai, dia terlupa, beri dia hidayah. Ini hati yang baik.
Ini hati yang baik. Itu belajar rasa sayang pada orang lain, dan rasa sayang pada orang lain. Doakan kebaikan. Siang ajak manusia kepada Allah. Kesian tengok orang tak semayang, doa dia, ya Allah kesian dia. Bila hidayah untuk dia solat, ya Allah. Dia baik, ya Allah, dia tak tahu. Beri hidayah untuk dia solat, ya Allah. Saya sayangkan, ya Allah. Tengok adik-beradik tak solat, ya Allah saya sayang dia. Bila adik saya solat, abang saya solat, suami saya solat, isteri saya solat, ya Allah. Anak-anak saya solat, mak ayah saya solat. Jangan benci tengok mak ayah tak solat, benci. Ada orang mak ayah dia tak solat, minum marah. Ada kat budak-budak anak-anak muda beritahu kat saya, dia benci ayah dia. Jangan benci, doa. Ya Allah, saya sayang ayah saya, beri hidayah pada dia. Dia tak tahu, ya Allah. Macam tu, Masya Allah. Norin, nikmat Allah dia tak terhingga. Hantar Edit Liu, Masya Allah. Jadi biasa je Norin. Sebab doa semua orang, orang-orang Malaysia yang baik-baik. Ini doa ramai orang. Kadang kita ingat sebab kita tak, doa orang miskin, doa anak yatim, doa orang-orang tak anaya, doa orang dalam kesusahan tu makbul. Saya kalau dapat jumpa mana-mana orang, saya tahu mesti sebab doa dia saya sampai pada dia. Saya selalu bila beri kat orang miskin, saya yakin mungkin saya harap salah satu orang miskin yang saya dapat hikmat dia, mudah-mudahan Allah maafkan saya dan Allah redha pada saya. Itu saja saya harapkan. Mudah-mudahan doa orang susah, orang miskin, Allah terima saya, maafkan saya. Mana-mana sedekah pada orang miskin atau mana-mana pada orang susah, mudah-mudahan sebab doa dia Allah maafkan saya. Itu je yang saya harap dalam hidup ini. Sebab apa sahaja kita buat daripada dulu, saya buat pada 12 tahun berdakwah ni, saya niat supaya Allah terima saya. Tapi melalui hidup ni ujian-ujian datang. Masa kita miskin, kita nangis ke Allah. Ada satu hari kita dapat semua yang kita rasa segala-galanya datang. Orang puji kita, orang sayang kita, orang agungkan kita, orang cakap baik pasal kita. Kita pun kadang-kadang kita rasa takut Allah tak terima kita. Itu malam-malam nangis ke Allah. Ya Allah maafkan saya, ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa saya, ya Allah. Dulu saya hidup untuk Engkau, ya Allah. Teruslah jaga hati saya hidup untuk Engkau. Saya tak mau hidup untuk selain daripada Engkau. Saya cuma nak Engkau sayang saya. Saya cuma nak Engkau sayang saya. Itu jaga solat. Adik-adik, abang kakak, rahsia nak bahagia dalam hidup ni, selalu bagi masa untuk solat. Dekat dengan Tuhan, kan? Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Kedua, rasa sayang pada orang lain. Sayang kau miskin, sayang anak yatim, sayang semua orang. Tengok orang jahat, doakan dia. Tengok orang baik, doakan dia. Tengok orang bangsa apa pun, doakan dia. Melayu ke, Cina ke, India ke, orang asli ke, orang mana, Sabah apa, Sarawak ke, Iban ke, Dusun ke, Kadazan ke, orang Singapura ke, Brunei ke, Indonesia ke, orang Aceh ke, Nepal ke, orang India, Pakistan, Bangladesh, Arab, Yaman, Mesir, Syria, orang dekat Amerika, orang kat Australia, orang kat London, orang kat Argentina, orang kat Rusia, orang dekat Madagaskar, Mauritius Island. Walau orang daripada seluruh dunia, doa, ya Allah kami sayang mereka, bantulah mereka. Dengar kesedihan orang lain, dengar kesedihan orang lain, kita rasa sedih. Sifat iman ni, kita kalau tengok orang berjaya, kita gembira. Ya Allah, dia saudara saya. Kita tengok orang berjaya, mulia, bahagia, kita gembira. Tengok kebaikan orang, kekayaan orang, kesenangan orang, keimanan orang. Ada orang berdakwah jauh-jauh, kita, ya Allah, kita tumpang rasa bahagia, kita cemburu nak jadi macam dia. Tengok orang susah, miskin, tak anaya, ditimpa musibah, atau orang dalam keadaan kelalaian, kegelapan, kita kesian kat dia, sayang kat dia. Itu ni sifat iman. Iman ni, bila saudara kita gembira, kita gembira. Saudara kita bersedih, kita rasa bersedih. Orang yang gembira, kita gembira. Saudara kita bersedih, kita rasa sedih, rasa sedih. Itu malam doa, bagi masa. Siang agungkan Allah, ajak manusia kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan kasih sayang, bimbing pimpin orang lain. Bimbing pimpin orang lain dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kasih sayang, sayang pada orang lain, sayang pada manusia ni, sayang, minta Allah terima kita. Minta Allah terima kita. Ada seorang sahabat, kita minta Allah terima kita. Allah terima. Penerimaan Allah itu ialah perkara yang paling besar sekali. Itu selalu kalau adik-adik, abang kakak, kalau ada ujian-ujian yang berat, duduk seorang-seorang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya-Allah. Ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Subhanaka inni, Maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin, aku ni zalim, ya Allah. Ini doa Nabi SAW bersabda. Saya membaca apa yang saudara aku Yunus AS baca. Aku
Masya Allah, Hafiz Muhammad. Masya Allah, ni orang yang mulia, baik. Saya hormati, saya sayangi. Masya Allah, Hafiz Muhammad. Orang baik-baik ni, Masya Allah. Hafsah Azman, Mat Dam, Laili, semua sekali tukang kata. Aina Nabiha, Su Muhammad, Masya Allah. Petronas Perintis, Cik Man pun ada, Cik Man 97, Zahid, Raika Rizki, Lina, Balkis, Durani. Tu baca, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Liana, Naim, tiada Tuhan melainkan Kau. Maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku termasuk orang yang zalim, kurang. Ya Allah, aku tak ada apa-apa, ya Allah. Ya Allah, Amira, doa anak saya baru lahir macam Ustaz Amin, mudah-mudahan dia sahabat Nabi macam Abu Bakar radhiyallahu anhu, macam Umar radhiyallahu anhu, Umar, Uthman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu. Mudah kita jadi Fazrul, insya-Allah, Luqman, Nur Syaza, Hanin, Najwa. Jadi dalam hidup selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hafiz, Ustaz, saya belajar daripada Ustaz. Saya suka Ustaz kongsi, masya-Allah. Sama-samalah kita doa sama-sama kan. Mudah-mudahan mana-mana orang kita, orang baik-baik kita jumpa, kita doa, ya Allah, berjuta-juta rahmat Engkau beri pada orang-orang ini, beri jugalah pada saya. Lepas tu kalau orang puji kita pula, kita doa, ya Allah, saya lupa lah doa Arabnya, tapi bahasa Melayunya, ya Allah, jadikanlah saya seperti mana sangkaan mereka, dan jadikan saya lebih baik daripada sangkaan mereka dan doa-doa mereka, dan tutupilah saya keaiban saya daripada apa yang mereka tidak tahu. Setiap kali orang puji kita, kita cakap apa? Ya Allah, jadikan saya lebih baik daripada apa mereka cakap atau apa mereka sangka. Sebab kita sedar diri kita siapa, bukan siapa-siapa. Dan ya Allah, tutupilah keaiban dosa saya daripada apa mereka tidak ketahui. Setiap kali orang puji kita, cakap macam tu doa. Ya Allah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka ucapkan, yang mereka sangka, dan ampunkan dosa saya dan tutupilah keaiban saya daripada apa yang mereka tidak tahu. Kita nampak mulia disebabkan Allah tutup aib kita kan. Kalau tak, kita pun tak ada apa yang tinggal dalam hidup ini. Itu kita nak redha Allah SWT kan? Redha Allah SWT. Selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Waktu malam-malam sebut, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Subhanaka inni, maha suci Engkau, kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku zalim, ya Allah, aku kurang, ya Allah, aku tak ada apa-apa, ya Allah. Malam-malam nangis doa. Nabi SAW waktu malam nangis doa. Nabi SAW nangis malam-malam, nangis panjang-panjang. Nabi nangis panjang-panjang. Sekali Jibril datang, ya Rasulullah, kenapa ni? Nabi nangis. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril kata, wahai Rasulullah, Allah akan ampunkan dosa umat kamu. Jibril balik, Nabi SAW nangis lagi. Panjang Nabi nangis. Sampai Jibril kata, ya Rasulullah, kenapa menangis ni? Kalau bahasa kita mudahnya, dah lah nangis ni, kenapa nangis lagi ni? Kekasih Allah, manusia yang paling baik dalam dunia, daripada Nabi Adam sampai kiamat, tak ada wajah lebih indah daripada wajah beliau. Tak ada manusia yang bertuturan lebih baik daripada beliau. Manusia yang paling Allah sayang dalam dunia, sebaik-baik manusia yang paling Allah sayang. Tak ada orang macam ni selama-lamanya. Manusia yang paling Allah puji, Habibullah, kekasih Allah, manusia paling baik sekali. Tahu tak Nabi doa apa waktu malam? Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa umat aku, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Nabi Jibril balik 3 kali. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Jibril kata, Allah ampun dosa umat kamu. Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa umat aku. Malam Nabi nangis tu kita. Nabi nak kita semua bahagia. Nabi nak kita semua masuk syurga. Nanti kan, satu hari nanti, ada hari dalam riwayat Bukhari, kita kumpul ramai-ramai kat padang mahsyar. Masa tu, saya selalu cerita kisah ni, saya dengar pada Maulana Tariq Jamil. Masa tu, matahari sejengkal atas kepala. Ada hadis Bukhari pada ceritakan, kita ramai-ramai tak tahu nak buat apa. Lama sangat padang mahsyar ni. Lama sangat padang mahsyar ni. Lebih panjang daripada dunia ini. Seluruh masalah dunia ini kita kumpulkan. Nak sama dengan satu masalah dalam kubur, takkan sama. Seluruh masalah dalam kubur dikumpulkan, seksa di dalam kubur, nak sama dengan satu seksa di padang mahsyar, tak sama. Orang akan kata, ya Allah, cukuplah ya Allah. Ya Allah, cukuplah ya Allah. Ya Allah, cukuplah ya Allah. Ada orang akan marah-marah tanya, nak, kalau kau benci sangat kami, ya Allah, kau azablah kami, campaklah neraka. Kami tak nak lama-lama kat padang mahsyar ni. Hari tu perit sangat, ramai-ramai. Dunia ni dah berapa lama dunia, usia dunia. Padang mahsyar tu lebih panjang daripada dunia ni.
Yang orang beriman yang baik, yang suka bersedekah, dia ada payung-payung, Allah jaga dia. Dia ada pelindung-pelindung dia. Orang yang kematian anak, orang yang disayang, orang yang hilang anak-anak kecil pun akan tunggu dekat padang mahsyar ni. Maka apa jadi waktu tu? Kita jalan ramai-ramai. Akhirnya kita jumpa Nabi Adam AS. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Dia tak boleh nak tolong kita. Minta tolong Nabi-Nabi lain, semua dah tak boleh tolong kita. Hari tu dia panggil hari yang Allah sangat murka, dan umat yang akan mula, hisab akan dimulakan. Semua Nabi-Nabi tak boleh tolong. Nabi Isa tak minta untuk Maryam, Nabi Adam tak minta untuk Hawa. Semua Nabi-Nabi kata, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Takutnya semua Nabi-Nabi. Dia pun tak boleh minta untuk mana-mana orang dalam dunia. Semua Nabi-Nabi kata, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tiba-tiba kita akan terdengar satu suara. Kita tak tahu nak buat apa. Masa tu dekat mahsyar. Hari tu kita semua dah tak tahu nak buat apa dah. Hari dekat mahsyar. Semua dah tak tahu nak buat apa. Matahari selingkar atas kepala. Hari tu sangat panjang dan semua tak tahu nak buat apa. Semua Nabi-Nabi pun tak tahu nak buat apa. Semua Nabi-Nabi kata, nafsi, 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 nafsi. Tak satu Nabi pun boleh minta tolong untuk orang lain. Semua tak tahu buat. Hari yang dosa umat akan dibentangkan. Semua kesalahan kita dibentangkan. Semua kesalahan kita, dosa kita dalam dunia, segala dosa manusia ini dibentangkan. Hari itu dipanggil hari kemurkaan Allah SWT. Allah sangat murka. Kita akan dengar satu suara. Akan terdengar satu suara yang sangat jelas. Suara tu sangat jelas. Kita pergi dekat suara tu, tahu tak suara tu tengah sebut apa? Semua Nabi-Nabi tak boleh tolong kita, tapi ada satu suara sedang menangis dan suara tu sangat jelas. Nabi-Nabi yang Allah sayang semua berdoa untuk diri masing-masing, pelepasan diri masing-masing. Tapi ada satu Nabi yang akan menangis berdoa, dan hari tu ialah hari penyelesaian hari mahsyar kita. Apa Nabi tu sedang doa? Nabi tu kata, ya Rabbi. Apa Nabi tu kata? Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Nabi tu kata, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Suara tu sangat jelas. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Suara tu kata, ya Allah, umat aku, umat aku. Ya Allah, di pada mahsyar nanti. Ya Allah, umat aku, umat aku. Ya Rabbi, ummati, ummati. Kita akan datang dekat. Kita akan lihat orang yang sedang berdoa. Tahu tak siapa yang sedang berdoa? Dia sedang berdoa, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Siapa orang itu? Itulah Nabi yang paling mulia daripada Nabi Adam sampai kiamat. Manusia yang paling Allah sayang. Tak ada wajah lebih indah daripada wajah beliau. Tak ada penuturan lebih mulia daripada penuturan beliau. Manusia yang paling Allah sayang buat selama-lamanya. Manusia yang paling baik, paling berakhlak, paling banyak berkorban, paling banyak berjuang, paling banyak menangis, yang paling banyak mengorbankan segala-galanya untuk manusia yang lain, supaya manusia semuanya bahagia, yang tamakkan kebaikan supaya manusia semua masuk syurga. Al-Quran kata, Allah sebut Nabi tamakkan kebaikan, nak semua manusia bahagia masuk syurga. Siapa manusia itu? Itulah Nabi Muhammad SAW. Nabi kata, ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, umat aku, umat aku. Tahu tak apa maksudnya? Ya Allah, umat aku, umat aku. Tahu tak apa maksudnya? Ya Allah, umat aku, umat aku. Maksudnya, ya Allah, kau ampunkan dosa umat aku. Kalau kau nak ampunkan, ampunkan. Kalau kau tak nak ampunkan, ya Allah, tolong ampunkan. Ya Allah, maafkan umat aku. Kalau kau nak maafkan, maafkan. Kalau kau tak nak maafkan, tolong maafkan. Ya Allah, maafkan umat aku, ya Allah. Maafkan umat aku, ya Allah. Kalau kau nak maafkan, maafkan. Kalau kau tak nak maafkan, ya Allah, tolong maafkan. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Rabbi, ummati, ummati. Itu Nabi SAW, Nabi SAW sangat menyayangi kita. Itu malam-malam kita berdoa, ya Allah, sayang pada umat ni, ya Allah. Sayanglah pada umat Nabi SAW. Malam-malam kita setiap hari paling kurang 100 kali pagi, 100 kali petang selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hati bila berselawat pada Nabi, kita datangkan perasaan tak ada manusia yang paling banyak berjuang dalam hidup saya melebihi Nabi SAW. Dalam hati kita kata apa? Saya manusia yang paling banyak kita hutang budi ialah pada Nabi SAW.
Paling banyak kita hutang budi dalam dunia Nabi SAW. Sambil kita berselawat, kita ingat pengorbanan Nabi SAW di Taif, kita ingat Nabi di baling batu berdarah demi kita dapat hidayah. Nabi SAW kehilangan orang Nabi sayang demi kita dapat hidayah. Nabi kehilangan isteri, kehilangan ummul mukminin, kehilangan anak-anak, berkorban, berjuang, susah, sakit, lapar demi kita semua. Bayangkan pengorbanan Nabi 2 tahun 6 bulan di Pulau Lembah Abi Talib, makan daun-daun bibir Nabi SAW pecah, susah. Ya Allah, rindunya pada Nabi SAW, sayang pada Nabi. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Nabi, kami lihat wajah Nabi SAW lebih bercahaya daripada bulan. Itu kita kena rasa sayangkan Nabi. Adik-adik, abang kakak, sayangkan Nabi SAW. Teringin nak jumpa Nabi. Malam-malam doa, ya Allah, satu hari nanti temukanlah saya dengan manusia yang paling saya cinta, Nabi Muhammad SAW. Saya kali pertama dengan nama Nabi, belajar pasal Nabi masa usia 12 tahun. Semenjak itu saya selalu berdoa, ya Allah, satu hari nanti teringin saya nak berjumpa dengan manusia yang paling baik, yang paling banyak berjuang, berkorban, sehingga saya mendapat nikmat kebaikan Islam ini. Ya Allah, satu hari yang temukan saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak berselawat kat Nabi. Cerita pasal Nabi pada isteri kita, pada anak kita. Cerita pasal Nabi SAW pada keluarga kita. Cerita tentang Nabi SAW pada orang kita sayang. Cerita tentang Nabi SAW pada semua manusia dalam dunia. Ini manusia yang kita sangat terbanyak hutang budi pada beliau. Ini bukan cerita-cerita, ini bukan kisah-kisah, ini bukan cakap-cakap. Ini benar-benar terjadi. Ada seorang manusia yang telah mengorbankan segala-galanya demi Islam sampai pada kita semua, demi kita menjadi manusia yang baik, supaya semua manusia dalam dunia tanpa mengira agama, bangsa, hidup dengan aman, dengan bahagia, dengan kebaikan, dengan kasih sayang. Itu belajar sifat Nabi SAW. Selalu baca ayat ni, kalau boleh 7 kali pagi, 7 kali petang. Bacalah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah beritahu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua, yang benar-benar merasai setiap apa yang kamu rasai, yang benar-benar sayang pada kita dan tamakkan kebaikan. Dan bila beliau susah, Nabi SAW susah, Nabi kata hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Hasbi Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, tiada yang berkuasa melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, pada dia aku bergantung berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dia miliki arsy yang besar. Ini surah At-Taubah 128, 129. Baca 7 kali pagi dan petang, insya-Allah. Ulama selalu amalkan doa-doa ni. Kalau kita baca, ingat pengorbanan Nabi dan letak pengantungan pengharapan kita kepada Allah. Nanti kalau kita hina, Allah beri mulia. Allah beri 7 perkara. Hina, Allah beri mulia. Miskin, insya-Allah Allah beri kaya. Pertamanya kaya hati. Kaya bukan pada duit, pada rumah. Kaya ni dekat hati. Selebihnya esok Allah beri kaya duit ke, kaya harta ke, bahagia. Bahagia kat hati. Bujang ke, kahwin ke, belum ada anak, belum dikurniakan anak, bersama orang kita sayang atau terpisah daripada orang kita sayang. Baru dapat, ada orang ini Allah takdir dapat anak, ada orang ini Allah takdirkan baru hilang anak, ada orang ini Allah takdirkan baru kahwin, hari ini juga Allah takdirkan ada orang baru kematian pasangan, baru berpisah. Ni ujian dalam hidup. Untuk itu apa sahaja kita baca ni, insya-Allah pada miskin Allah beri kaya, kalau dihina Allah beri mulia. Selalu baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Hasbi Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca ni 7 kali pagi, 7 kali petang. Masya-Allah, nanti Allah kabulkan semua doa kita, insya-Allah. Betul, Allah SWT terima kita semua. Boleh, insya-Allah, dah lewat dah. Esok ada ceramah dekat musim
ceramah kat USIM, ceramah online tapi kena pergi sana, recording kat USIM. Saya lama dah tak ceramah-ceramah ni, jadual penuh. Tapi itulah semenjak Covid ni saya banyak pergi hemat-hemat masyarakat ya. Dan urus kedai sikit-sikit, restoran sikit-sikit. Ilus Smart dengan Paramount Coffee House, Zurin Hassan ada juga butik Ilus Design. Ni baju-baju t-shirt ni cantik tak? Siapa nak t-shirt ni angkat tangan. Ada t-shirt saya nak buat nanti warna apa entah biru apa, dia nak keluarkan yang baru tu. Satu t-shirt terhad lah. Siapa nak nanti boleh order. Type dekat apa, tengok dekat Ilus Design, on the way. Yang putih dengan hitam ni ada satu solat, satu lagi saudaraku di sebalik ujian ada rahmat. Di sebalik ujian ada rahmat. Itu saya pegang. Berat lagi besar ujian, lagi besar rahmat Allah datang. Lagi sakit kita rasa, lagi besar rahmat Allah datang. Percaya, di sebalik ujian dan kesusahan tu ada rahmat Allah yang menanti. Ada benda baik Allah nak bagi. Sangka baik dengan Allah, sangka baik. Naz kata saya nak, Lutfi saya, Lily saya, Adis, siapa nak boleh order. Berapa ringgit je, RM28 ke, RM20 ke, RM30 gitulah. RM20 ke RM30 je kot. Belilah. Dekat Shopee ada Shopee Ilus Design. Dekat Shopee tu Ilus Design, ELEWS Design. Belilah siapa nak. Tak banyak t-shirt ataupun pergi dekat Bangi tu. Firdaus, saya bukan jual t-shirt saja, dia tiba tunjuk t-shirt tu. Nurul Yati, Fahmi, Hanis, Baby Zul. Harga baju Ustaz? Ni harga baju malam ni. Tengok dekat Ilus Design. Banyak juga saiz yang tak ada lah tu. IT, Faris, Hairil. Doakan ya. Mat Yusof, Muazzam, kat mana nak order. Tengok je kat Shopee, bayar online. Type Ilus Design. Ilus Design. Ilus Design. Design belakang ni. Ustaz kalau solat batuk telan kahak. Dia kalau dah tertelan dia tak ada masalah Bila kalau terkeluar telan balik, kunyah-kunyah tu masuk balik tak boleh. Tapi kalau dah benda tu kat alam boleh. Masya Allah. Munuriman, Masya Allah. Ibrahim, Masya Allah. Saya nak support Ustaz tapi tak ada duit. Jangan. Itu saya kata kalau tak ada, tak apa, bersyukur kan. Jangan kerana kita apa yang kita ada kita syukur. Masya Allah. Ustaz sihat ke? Sihat. Suhaila Ryan sihat. Sihat Alhamdulillah. Sihat, bertenaga, bersemangat untuk berdakwah insya-Allah. Cuma dah malam kan. Malam-malam mata makin layu, dah tua-tua, mata layu. Kalau muda makin malam mata makin cerah, makin cerah, makin cerah, makin cerah, makin cerah. Lagi malam lagi terbeliak mata. Roziang, Ustaz, eja isteri seorang. Ni ramai ni boleh tanya mana-mana. Kalau ikhlas pergi Minang nikah. Bismillah tawakal. Insya-Allah. Jaga solat, nak cari calon pasangan, solat awak tu. Nombor 2, rajin. Miskin kaya nombor 2, yang penting rajin. Rajin bekerja. Nombor 3, dia jaga hubungan dengan keluarga dia. Kalau semua dia bergaduh, jadi tak mustahil senang-senang juga bergaduh kita. Itu 3. Sayang keluarga, jaga solat, rajin bekerja. Masya Allah. Ustaz penat dah tu. Ustaz sentiasa positif. Nak bahagia dalam hidup, ni siapa yang cakap ni? Tak nak tarik payah. Siapa nak bahagia dalam hidup, senang je. Nak bahagia, banyak sangka baik. Sangka baik pada sekeliling. Sangka baik. Hidup ni nak bahagia, sangka baik. Jangan banyak bersangka-sangka. Bersangka-sangka ni buat hidup kita penat, letih. Jangan sangka-sangka. Benda tak ada jangan adakan. Jangan sangka-sangka buruk. Sangka buruk kat suami, sangka buruk kat isteri, sangka buruk kat masyarakat, sangka buruk kat semua, sangka buruk. Lah kemuncak marah Tuhan. Kenapalah Tuhan buat hidup saya macam ni? Jangan sangka baik. Sangka baik pada semua orang. Sangka baik pada Allah. Mesti rahmat ni, disayang saya, mesti rahmat. Terus puji Allah, agungkan dia. Orang cakap buruk, cakap baik. Saya ingat ada seorang dulu, orang cakap apa pun, nama dia Haji Zul Kifli Yaakob, meninggal dah pakcik tu. Pada kecil dia, kau jumpa orang cerita apa pun, orang tu mengumpat ke, dia datang-datang, dia kata apa? Betul lah, Allah tu maha kuasa lah. Orang kata tapi kan Muhammad tu tak betul. Dia datang-datang, tak, Allah tu maha kuasa. Dia tu buat semua. Selain pada Allah tak boleh buat apa-apa. Duit, harta tak boleh bina kehidupan kita. Allah bina kehidupan kita. Dia kalau nak beri bahagia, tak ada siapa boleh berbahagia. Orang lain datang cerita entah apa-apa mengumpat, dia pun datang lagi. Tapi kan Allah ni baik betul lah, jaga kita daripada dulu sampai sekarang. Tak pernah lupa kita. Dia beri bahagia, dia beri sedih. Semua dia buat tu sebab dia sayang kita. Datang pergi tempat lain pula, orang tu cakap lagi. Sampai semua resah jumpa dia. Orang cerita apa pun, dia cerita Allah. Dia cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang Allah, Nabi Muhammad. Dia cerita kebaikan 24 jam.
Sampai kalau kita jumpa di hati kita pun rasa seronok, sebab dia puji Allah je. Sampai kita yakinlah dia ni bukan main-main. Daripada saya kecil, satu hari saya dah kat universiti, saya ada masalah hidup, ada ujian hidup, saya pening masa tu. Tiba-tiba dia datang jumpa saya, dia peluk saya. Saya tak sempat cerita, dia ni dengar lah sikit masalah orang. Dia tak nak dengar lah, dia peluk saya. Allah kuasa, selain pada Allah tak boleh buat apa-apa. Duit harta tak boleh buat apa, Allah yang buat semua. Segala kekayaan semua Allah yang punya. Selain pada Allah tak boleh buat apa-apa. Dia maha kuasa, la ilaha illallah. Dia maha kuasa, dia jadikan kita, dia beri semua sekali. Hujan tak boleh bagi sejuk, Allah bagi sejuk. Matahari tak boleh bagi panas melainkan izin dia. Pagi, siang, malam. Bangun pagi ada matahari, bumi yang kita pijak, Allah yang bagi kita pijak. Langit kita junjung, semua milik Allah. 24 jam puji Allah. Tiba-tiba kan, masa hati saya tiba-tiba tenang, bahagia. Ada satu malam pula saya pergi masjid 2 pagi, hilang kerja, masalah hidup. Saya tengah tahajud, tiba-tiba saya dengar ada satu orang tengah bisik-bisik. Saya pergi kat ujung, pakcik tadi lagi, dia cakap apa? Allah berkuasa, selain pada dia tak boleh buat apa. Betul, puji Allah ni hati kita tenang. Tapi kita banyak puji selain pada dia. Puji orang, puji benda, kata orang, cakap sana siang malam. Hidup kita penat, letih. Cakap orang ni penat, cerita bukan-bukan ni penat. Cakap selain daripada Allah ni penat. Jadi puji Allah, puji Allah ni bahagia. Satu orang cakap la ilaha illallah, tiada, cuba tu adik abang kakak semua cakap, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah. Setiap kali cakap la ilaha illallah, Allah kata sadaqta ya abdi, sadaqta ya abdi, benar wahai hamba-Ku, benar wahai hamba-Ku. Puji Allah, Allah benarkan. Kita puji manusia, tak ada apa. Puji orang, tak dengar pun, dia tak hargai pun, tak terima kasih pun, apalah dia, tak balas pun kita puji dia. Tapi kalau puji Allah, Allah dengar, Allah maha mendengar. Puji dia, Allah kata benar wahai hamba-Ku, benar wahai hamba-Ku. Siapa ucap la ilaha illallah, Allah hilangkan 90 musibah. Ada 99 musibah. Yang paling kecil, Allah hilangkan rasa sedih daripada hati. Puji Allah, sedih hilang. Yakin ke Allah, Allah maha kuasa. Makhluk langsung tak ada kuasa, sikit pun tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi gembira, tak boleh bagi tenang. Yang bagi bahagia, gembira, tenang, bagi sihat sakit ialah Allah SWT. La ilaha illallah. Selain pada Allah tak boleh buat apa. Dia beri kaya, dia beri miskin, dia beri senang, dia beri susah, dia boleh buat semua. Siapa ucap la ilaha illallah 100 kali sehari, nanti di akhirat Allah bangkitkan wajah dia bercahaya macam bulan purnama. Siapa nak wajah bercahaya kat akhirat esok macam bulan purnama, angkat tangan. Siapa nak wajah bercahaya macam bulan purnama? Ucap la ilaha illallah, puji Allah, agungkan dia. Selain pada Allah tak boleh buat apa. Allah maha berkuasa. Hantu, jin, setan tak ada kuasa, Allah kuasa. Yang takut hantu, ada orang takut hantu, lari dengan nama hantu, takut. Gelap sikit menjerit. Buat dakwah malam takut. Hantu tak ada kuasa, Allah kuasa. Tengah malam masuk kampung pedalaman dakwah, tak takut hantu. Saya selalu berdakwah tidur sebelah kubur. Jangan takut, takut ke Allah. Jangan cakap ustaz nanti ada kat belakang ustaz. Tak ada, hantu tak ada kuasa. Yang berkuasa Allah. Tak ada yang boleh beri bahaya dalam hidup saya, hidup kita, melainkan Allah. Jangan takut sesiapa, melainkan hanya takut pada Allah. Sehingga hujan-hujan lebat, nak berdakwah, cuma nak pergi. Ustaz saya datang kata, dulu sahabat-sahabat Nabi berjuang, panah-panah datang, mereka tak berhenti. Kita baru hujan dah berhenti nak tolong orang. Baru hujan je dah tak boleh tolong orang susah. Hujan sikit berhenti segala aktiviti yang baik. Hujan sikit tak nak tolong orang. Alhamdulillah ini bersama si anak-anak muda, hujan lebat, basah-basah semua sekali, angkat pindah ke orang. Tak tangguh walau kebaikan, walau tengah hujan lebat, walau hujan macam ribut petir, dan teruskan kebaikan. Kalau meninggal, mati syahid, kan? Mudah-mudahan Allah beri pahala macam mati syahid, berdakwah walaupun tengah hujan. Bukan sesaja mandi hujan, taklah. Maksud saya bila walau hujan tu datang, kita tak menakutkan kita. Tak ada siapa yang boleh beri bahaya dalam hidup saya, hidup kita, melainkan Allah. Tak ada yang boleh beri hina dalam hina saya, hina kita, melainkan Allah. Tak ada yang boleh beri mulia melainkan Allah. Manusia boleh muliakan siapa dia nak. Sujud kat Fir'aun, sujud kat kaki Fir'aun, akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dalam laut merah. Satu dunia sujud ke Fir'aun, satu dunia sanjung Namrud, akhirnya Allah hancurkan mereka. Jadi jangan terkesan selain pada Allah. Jangan terkesan dengan pujian orang, penghinaan orang, kejian orang. Kita cuma terkesan dengan Allah. Terkesan dengan siapa? Terkesan dengan Allah. Hanya terkesan dengan Allah. Orang hina kita tak apa. Dia cakap belakang ustaz, biar dia cakap belakang. Dia cakap depan ustaz, biar dia cakap depan.
Dia buat macam-macam kat saya, Ustaz. Tak apa, biar dia buat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Dan sebaik-baik perancangan Allah. Doa dia orang dapat hidayah. Ya Allah, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Mereka baik. Ya Allah, beri mereka hidayah. Dia tak luahkan hidup kita langsung. Dan orang boleh buat apa dia nak buat. Hidup kita hanya bergantung pada Allah. Jadi mudah-mudahan saya doa semua. Kita rehat kecil doa mak saya di ICU. Khairin Ziyad Azrul, Masya Allah, belum puasa. Izati, Todo Kirin, Riz Pasha, Farah Aini Mazli. Saya rasa kosong. Jadi ujian kan. Ada masa dalam hidup Farah kita rasa kosong, rasa sunyi, rasa hilang. Kadang tak tahu sebab apa. Kadang kita tahu sebab apa, hilang orang kita sayang. Kadang masalah besar sampai kita rasa kosong. Ada masa kita tak tahu kenapa kita rasa kosong. Tahu tak apa jawapan dia? Walau dalam keadaan ada mood ke, tak ada mood ke, rasa kosong ke, bagi masa untuk solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Ambil masa untuk solat. Ambil solat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Tanda tangan, cakap-cakap dengan Allah. Mula mengantuk, menguap, cakap-cakap dengan Allah. Ya Allah, rindukan Engkau ya Allah. Rindukan Engkau ya Allah. Sampai mata keluar, laju nangis. Ada seorang ustaz saya kata, dia kata ilahi teri chokat per bikani ban ke ayahu. Dia kata kan, urdunya dia kata apa? Ya Allah, aku hamba yang hina dina hadir di depanmu. Ya Allah, aku hamba yang hina dina hadir di depanmu. Yang kedua belah tangan ni banyak melakukan dosa. Berdoa dengan lidah. Yang lidah ni pun banyak melakukan dosa, maksiat. Aku berdoa dengan mata ni banyak melakukan kesalahan. Malam nangis, ya Allah, aku hadir di depan. Cakap-cakap dengan Allah. Cakap-cakap dengan Allah sampai nangis pada Allah SWT. Baik, saya doakan semua Allah mudahkan. Wawa, keluarga saya makin jauh daripada saya, dibenci keluarga. Tak apa Wawa, besar ujian tu berat, tapi terus berdoa, jaga solat dan terus buat baik. Jangan korbankan kebaikan kita kerana kesalahan orang lain. Terus buat baik dan terus buat baik sehingga bila buat baik dengan keluarga ni Ustaz, penat dah saya sampai kita mati, sampai dapat redha Allah, sampai dia sayang kita. Dapat itu, dapat segala-galanya. Hilang tu, hilanglah segala-galanya. Baik, terima kasih semua. Fazal Melina, last year join ceramah Ustaz, singkat sungguh masa. InsyaAllah nanti doa. Habis COVID ni saya buat ceramah ramai-ramai besar-besar. Hunain, Tajuddin, Masya Allah, Mursyidi, Tirah Razak, InsyaAllah. Dia Maha Kuasa. InsyaAllah. Izzah, sekelip mata yang dulu lebih COVID, dunia berubah. Allah Maha Kuasa, sekelip mata pun boleh semua hilang, InsyaAllah. Syarifuddin, Haikal, Masya Allah, mudah Allah terima. La ilaha illallah, Allah terima semua sekali. Adam, doakan saya dalam tahajud malam ni. Siapa niat bangun tahajud, insyaAllah angkat tangan 2 rakaat. Sembahyang subuh awal waktu, semua sembahyang subuh awal, kunci jam pukul 5, 5 suku, 5.30, 5.40, kunci jam, kuat-kuat. Sebelum tidur doa, ya Allah, pilih saya sembahyang tahajud. Ya Allah, pilih saya sembahyang subuh awal waktu. Kalau boleh berjemaah kat masjid, atau siapa tak lagi masjid lagi, kat rumah dia, berjemaah dengan keluarga. Kalau boleh berjemaah kat masjid-masjid yang dia ada, atau musola-musola atau apa sahaja, jadikan masjid surau, sembahyang jemaah. Kalau tak dapat, sembahyang jemaah kat rumah dengan keluarga. Kejut keluarga semua solat, niat sembahyang subuh. Siapa sembahyang subuh berjemaah, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Siapa sembahyang subuh berjemaah, macam sepanjang malam dia ibadah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku lebih suka solat subuh berjemaah daripada solat sepanjang-panjang malam. Semua subuh bangun tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, kau boleh 8 rakaat kan, 12 rakaat. Lepas tu sembahyang azan kat rumah. Lepas tu sembahyang subuh, qamat sembahyang subuh, ajak keluarga sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh baca Quran, bagi ceramah, ambil kursi duduk, ceramah atas kursi, ceramah kat keluarga semua sekali, buat taklim kat rumah. Jadi mudah Allah terima. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Macam nak stopkan dia? Masya-Allah. Mudah Allah terima semua sekali Tak jumpa yang minta Ustaz. Masya-Allah, terima semua sekali.